Assalamualaikum dan selamat pagi. Bertemu kita lagi dalam sesi PDPR pada kali ini iaitu dalam topik baru, okay, bab 3 temu kimia. Okey, untuk subtopik 3.1 iaitu perubahan haba dalam tindak balas. Okey. Standard pembelajaran, murid dapat mendidaksikan tindak balas eksotermik dan endotermik melalui aktiviti. Okey, maksudnya murid tahu apa jenis tindak balas yang terdapat dalam temu kimia ni, iaitu ada dua jenis ya. Dan kedua, murid dapat mentafsir gambar rajah aras tenaga. Okey, mari kita lihat apa itu tindak balas eksotermik dan endotermik. Okey, iaitu terdapat perubahan tenaga. Okey, perubahan tenaga apabila tindak balas kimia berlaku. Dan lazimnya ia melibatkan tenaga haba. Maksudnya, temu kimia ni dia adalah melibatkan tenaga haba yang berlaku dalam tindak balas kimia. Semasa tindak balas kimia berlaku, tenaga haba sama ada dibebaskan ataupun diserap. Okay, ada dua jenis tenaga haba dalam tindak balas temu kimia, sama ada dibebaskan ataupun diserap. Okay, ada dua jenis tindak balas dalam temu kimia ni iaitu tindak balas eksotermik dan tindak balas endotermik. Okey, kita tengok jenis tindak balas yang pertama iaitu tindak balas eksotermik. Okey, kalau diperhatikan, tindak balas eksotermik ni ia membebaskan haba ke persekitaran. Okey, kalau perhatikan gambar rajah ni. So nampak ada larutan, so tenaga haba akan dikeluarkan. Okey, dibebaskan ke persekitaran. Okey, maka dia akan menyebabkan suhu persekitaran meningkat. Bila suhu persekitaran meningkat, bekas ataupun alat radas yang kita gunakan untuk tindak balas kimia tu dia akan menjadi panas. Okey, berikut adalah contoh-contoh tindak balas eksotermik. Antaranya adalah respirasi, pengoksidaan logam, tindak balas peneutralan yang awak dah buat masa tingkatan 4 tu, tindak balas asid dengan base, masukkan garam dengan air, pembakaran bahan dengan api, penghasilan amonia dan tindakan melarutkan natrium hidroksida di dalam air. Ini adalah contoh-contoh tindak balas eksotermik. Okey, kita lihat pula apa itu tindak balas endotermik. Okey, tindak balas endo dia tindak balas kimia yang menyerap haba daripada persekitaran. Okey, menyerap haba daripada persekitaran. Haba yang diserap daripada persekitaran akan menyebabkan suhu persekitaran akan menurun, seterusnya bekas akan menjadi sejuk. Dia berlawanan dengan tindak balas eksotermik. Okey, ini adalah contoh-contoh tindak balas endotermik. Antaranya adalah fotosintesis, penguraian karbonat logam apabila dipanaskan, okay, penguraian nitrat logam apabila dipanaskan, okay, dan tindakan melarutkan garam amonium di dalam air. Itu adalah contoh-contoh tindak balas endotermik. Haba yang dibebaskan atau diserap semasa tindak balas kimia dinamakan haba tindak balas. Okay, dan simbolnya adalah delta H. Okay, haba yang diserap atau dibebaskan dipanggil haba tindak balas delta H. Unitnya adalah kJ mol negatif 1. Okay. Apabila haba dibebaskan ke persekitaran, delta H akan bertanda negatif. Kalau haba dibebaskan ke persekitaran, manakala delta H akan bertanda positif sekiranya tenaga tindak balas kimia menyerap haba daripada persekitaran. Perubahan tenaga dan tindak balas kimia dapat ditunjukkan dengan gambar rajah aras tenaga. Okay. So, gambar rajah aras tenaga menunjukkan perbezaan kandungan tenaga haba antara bahan tindak balas dengan hasil tindak balas. Okay, ini adalah perubahan haba delta H, haba hasil tindak balas tolak haba bahan tindak balas. Haba tindak balas iaitu delta H ini ialah perubahan haba apabila 1 mol bahan tindak balas bertindak balas atau 1 mol hasil tindak balas yang terbentuk. Okay, ini adalah contoh-contoh tindak balas eksotermik. Kalau macam mana kita nak tahu tindak balas eksotermik? Haba tindak balas dia, delta H dia adalah negatif. Okay, itu eksotermik. Eksotermik, okay, haba delta H dia adalah negatif. And then ni adalah gambar rajah aras tenaga di mana bahan tindak balasnya lebih tinggi. Tenaga bahan tindak balas lebih tinggi daripada tenaga hasil tindak balas. Okay, sebab tu nilai haba dia adalah negatif. Okay, kita tengok tindak balas yang kedua ni. Tindak balas ni antara gas nitrogen bertindak balas dengan gas oksigen membentuk gas nitrogen monoksida. Okay,
kalau perhatikan, delta H dia adalah tanda positif. So, tanda positif ni merujuk kepada tindak balas endotermik ya. Kalau kita nak kenal sesuatu tindak balas tu, tengok tanda dia. Tengok tanda. So, kalau positif adalah tindak balas endotermik. Okay. Ini gambar rajah aras tenaga di mana bahan tindak balas, tenaga bahan tindak balasnya lebih rendah. Manakala kandungan tenaga hasil tindak balasnya lebih tinggi sebab tu dia positif. Ya. So, ni adalah contoh tindak balas endotermik. Okay, berikut adalah cara-cara kita nak melukis gambar rajah aras tenaga. Okay, yang pertama, awak lukis gambar anak panah ke atas. Okay, gambar rajah. Yang pertama perlu lukis anak panah ke atas. Yang kedua, labelkan tenaga. Okay, so lepas dah lukis anak panah ni, okay, labelkan, tulis tenaga ke atas ni. Ini merujuk kepada label aras tenaga tu lah. Yang ketiga, lukis dua aras tenaga. Kalau eksotermik dia negatif, maksudnya tenaga bahan tu adalah lebih tinggi berbanding tenaga hasil tindak balas. Sebelum ni kita panggil bahan, selepas ni adalah hasilnya. Okay, yang keempat, kita kena tulis nama bahan dan nama hasil pada setiap aras tenaga. Okay, yang sebelum ni, yang ni untuk bahan tindak balas. Okay, yang akhir ni adalah untuk hasil tindak balas. Okay. Seterusnya, yang kelima, lukis arah anak panah dari aras tenaga bahan ke aras tenaga hasil. Maksudnya kalau yang ni negatif, so aras tenaga dia menurunlah ke bawah. Dan akhir sekali, tulis nilai delta H. Di mana kita letak delta H? Di tengah-tengah ni. Okay, delta H di tengah-tengah. Segitiga H besar sama dengan katakan nilai perubahan haba negatif wajib sebab dia eksotermik 180 katakan unitnya kJ kilojoule mol negatif 1. Ini adalah contoh cara nak lukis gambar rajah aras tenaga. Alright. Okey, ni perubahan tenaga semasa pemutusan dan pembentukan ikatan semasa tindak balas kimia. Okay, kalau diperhatikan kat sini, ni adalah contoh tindak balas eksotermik. Okay, tenaga bahan dia, hasil dia, bahan lebih tinggi, hasilnya lebih rendah. Okay, semasa dekat bahan ni, tenaga haba diserap. Okay, tenaga haba diserap untuk apa? Untuk memutuskan ikatan. Okay, dekat bahan tindak balas. Manakala dekat hasil ni, okay, dekat hasil selepas ni, tenaga haba dibebaskan. Okay, untuk apa? Membentuk ikatan. Okay, sebelum diserap, tenaga haba diserap untuk memutuskan ikatan, selepas dibebaskan. Untuk apa? Membentuk ikatan. Ini contoh tindak balas eksotermik. Di dalam tindak balas eksotermik, tenaga haba yang dibebaskan semasa pembentukan ikatan dalam hasil. Okay, dalam hasil, dia lebih besar berbanding tenaga haba yang diserap dalam memutuskan ikatan dalam bahan. So, hasil lebih besar berbanding bahan. Manakala endotermik, tenaga haba yang diserap untuk memutuskan ikatan dalam bahan tindak balas, okay, masa sebelum, iaitu bahan tindak balas, lebih besar. Dia terbalik ataupun kontra daripada eksotermik tadi. Okay, berbanding hasil tindak balas. Okay, seterusnya kita tengok haba tindak balas. Ya. Okey, kita tengok dulu standard pembelajaran untuk haba tindak balas ni. Okey, murid dapat menentukan haba pemendakan melalui aktiviti atau eksperimen. Kita ada dua aktiviti untuk haba tindak balas ni. Yang kedua, untuk menentukan haba penyesaran melalui aktiviti ataupun eksperimen. Dalam termokimia ni ada 4 eksperimen. So hari ni saya fokus pada 2 eksperimen iaitu haba pemendakan dengan haba penyesaran logam. Okey, haba tindak balas ni biasanya kita namakan mengikut jenis tindak balas yang berlaku. Okey, mengikut jenis. Okay, haba tindak balas dapat ditentukan melalui eksperimen. So, dia ada eksperimennya untuk menentukan perubahan suhu semasa sesuatu tindak balas berlaku. Dia ada kaitan dengan suhu sebab kita mengkaji nilai haba. So, nilai perubahan suhu yang diperoleh digunakan untuk menghitung haba tindak balas ini. Okey, berikut adalah 4 eksperimen yang akan kita jalankan dalam bab termokimia, iaitu haba pemendakan, haba penyesaran, haba peneutralan dan haba pembakaran. So, untuk minggu ni saya fokus pada 2 eksperimen iaitu haba pemendakan dengan haba penyesaran.
Okey, berikut adalah langkah-langkah untuk kita mengira haba tindak balas selepas kita jalankan eksperimen. Okey, selepas kita dah jalankan eksperimen, kita perlu membuat pengiraan untuk mengira haba tindak balas ya. Okey, langkah yang pertama kita perlu tentukan bilangan mol bahan. So guna formula apa? Selalunya mol ni MV bagi 1000. Okey, sebab kita menggunakan larutan. So MV bagi 1000 untuk penyesaran dengan pemendakan. Dan satu lagi peneutralan. Kalau pembakaran, kita akan guna mol jisim bahagi JMR. Okey. Okey, langkah yang kedua, kita akan kira perubahan haba yang simbolnya adalah Q. Okey, sama dengan MC theta. So M ni merujuk kepada isi padu larutan. Okey, M adalah isi padu larutan. Okey, kalau larutan tu dibagi satu larutan sajalah. Kalau dia bagi lebih daripada satu larutan, kita kena campurkan. Okay, C merujuk kepada muatan haba tentu iaitu nilai dia 4.2 tetap joule dia punya unit. Theta adalah perubahan suhu iaitu suhu akhir tolak suhu awal. Okey, perubahan suhu akhir tolak suhu awal. Okay, langkah yang ketiga, kita akan kira perubahan haba untuk 1 mol bahan. Okey, untuk secara perkadaran. Okay, maksudnya kat sini kita akan bandingkan nisbah mol. Dan akhir sekali, kita akan nyatakan nilai tindak balas iaitu delta H-nya dengan meletakkan nilai tanda sama ada positif untuk endotermik maupun negatif untuk exotermik. So delta H ni adalah jawapan akhir dan nilai delta H wajib kita letak tanda dan letak unit. Unit kJ mol negatif 1. Bilangan mol iaitu N ni dia mewakili mol mendakan. Okay, mol mendakan yang terbentuk semasa haba pembedakan. Manakala mol logam yang disesar ni untuk haba penyesaran. Okay, mol air terbentuk ni untuk haba peneutralan dan akhir sekali mol bahan api yang terbakar adalah untuk haba pembakaran. Untuk keempat eksperimen yang kita jalankan. Okay, kebanyakan tindak balas kimia yang kita jalankan, kita akan menentukan haba tindak balas larutan. Okay, jenis yang bahan jenis larutan. Okay, berikut adalah anggapan yang perlu dibuat semasa perhitungan, semasa kita nak buat pengiraan. Okay, ketepatan sebarang larutan adalah ketepatan air dikira sebagai 1 gram cm-3. Muatan haba tentu iaitu dalam formula tadi simbol C 4.2 joule gram -1 darjah Celsius -1. Tiada kehilangan haba kesedaran dan tiada haba diserap oleh radas eksperimen. Kita tengok haba pembedakan iaitu tindak balas eksperimen yang pertama. Yang pertama maksud. Okay, maksud dia haba pembedakan ni adalah perubahan haba. Okay, perubahan haba apabila 1 mol mendakan terbentuk daripada ion-ionnya di dalam larutan aqueous. Okay, maksud ni penting ya. Okay, selalu soalan tanya maksud ni ya. Okay, perubahan haba. Okay, maksudnya haba dibebaskan lah. Okay, sebab dia adalah tindak balas eksotermik. Macam mana kita tahu dia tindak balas eksotermik? Kita tengok nilai delta H. Okay. Kalau delta H ni negatif, maksudnya dia adalah eksotermik. Kebanyakan eksperimen yang kita jalankan adalah tindak balas eksotermik. Okay, ini contoh dia. Kita nak menyediakan mendakan barium sulfat. So, ion-ionnya adalah ion barium bertindak balas dengan ion sulfat, menghasilkan barium sulfat. Okay, mendakan putih yang terbentuk. Ini contohnya. Okay, berdasarkan persamaan, so didapati 42 kJ haba dibebaskan. Okay, dibebaskan apabila 1 mol mendakan barium sulfat terbentuk. Okay, oleh itu, haba pemendakan barium sulfat adalah negatif 42 kJ mol negatif 1. Okay, ini adalah contoh-contoh pengiraan untuk mengira haba tindak balas pemendakan. Okay, kalau kita perhatikan yang pertama, kita gariskan dulu maklumat mol yang diberi. 100 cm padu 3 ni merujuk kepada isi padu larutan plumbum nitrat. Kepekatannya 1.0 mol di MnT3. Okay, satu lagi larutan 100 cm padu larutan natrium sulfat sama kepekatan 1.0 mol di MnT3. Okay, suhu campuran meningkat. Okay, kalau meningkat exo lah ya, membebaskan haba. Okay, daripada 30 kepada 33. Okay, so kira haba pemendakan plumbum sulfat. So kat sini dia nak kira nilai delta H. So langkah-langkah dia yang pertama, kira bilangan mol. Kira bilangan mol. Okay, macam mana nak kira bilangan mol? Guna formula N sama dengan MV per 1000 sebab kita guna larutan. Kalau guna larutan, okay, molnya MV bahagi 1000. So M kemolaran 1 ni M.
Okey, V 100. Okey, V 100 bahagi dengan 1000. So kita dapat mol. Ini mol untuk barium, manakala ini mol untuk sulfat. Okey. So molnya samalah. Okey, kemudian kita tulis persamaan ion tidak balas. Pb2 plus tambah SO4 2 minus menghasilkan PbSO4. So daripada persamaan kimia ni semuanya adalah 1 mol. Okey. So daripada 1 mol ion pelambung tidak balas 1 mol, maka kat sini 0.1 mol ion pelambung yang kita kira tadi tidak balas dengan 0.1 mol ion sulfat menghasilkan 0.1 mol pelambung 2 sulfat. Semuanya mol sama sebab 1 mol. Okey, selepas kita dah kira mol, kita kira perubahan haba. Perubahan haba nilai dia adalah Q tadi. Okey, perubahan haba dia punya simbol Q, formula dia Q sama dengan MC theta. Okey. M ni adalah isi padu. Inilah jisim merujuk kepada jisim larutan iaitu isi padu lah sebab dia guna CM padu. So ada dua larutan yang kita guna tadi. So ada dua, so 100 campur dengan 100. Ada dua larutan, kita campurkan dua larutan. Okay, ketupatan 1. So bermakna kat sini M dia 200. Okay. C tetap ya. C 42.7. 4.27 ni tetap, nilai tetap. Okay, theta ni, theta perubahan suhu. Okay, theta perubahan suhu. Suhu akhir tolak suhu awal. So 3/3 tolak 30. So kemudian masukkan dalam Q sama dengan MC theta. So dapatlah nilai haba 2.52 kilojoule. Okey, langkah 3, kita kira perubahan haba untuk 1 mol membedakan. Okey. Pembedakan 1 mol bersamaan 0.1 mol pelambung sulfat membebaskan 2.52 kg haba. Okey, 0.1 mol membebaskan 2.52 kg haba yang kita kira sebelum ni. Maka, pembedakan 1 mol pelambung sulfat membebaskan 2.52 kilojoule bahagi dengan 0.1 mol haba. So nilainya 25.2 kg mol negatif 1. Dan langkah yang terakhir kita tulis haba tidak balas iaitu delta H-nya. So maka delta H wajib tanda negatif. Negatif ni wajib sebab dia merujuk kepada tidak balas termokimia iaitu eksotermik. So letakkan negatif, tanda eksotermik dan nilai yang kita kira 25.2 berserta unit kg mol negatif 1. Okey, ini adalah contoh yang kedua, tidak balas pemendakan argentum klorida. Nilai delta H-nya negatif 65.5. Okey, dia bagi dalam soalan ada isi padu 20 cm padu untuk satu larutan dengan kepekatan 0.5 mol. Dan satu larutan lagi sama juga 20 cm padu isi padunya dan kemolaran pun sama 0.5 mol di M3. Hitungkan kenaikan suhu. Soalan ni dia ubah. Okey, soalan ni dia nak theta. Dia nak suhu. Suhu merujuk pada theta. Okay, muatan haba akan diberi dalam soalan ketupatan juga ya. Okay, macam mana cara kita nak kira? Okay, yang pertama sekali kita kira bilangan mol. Okay, bilangan mol guna formula N sama dengan MV bahagi 1000. Sebab dia menggunakan larutan. Dia ada bagi M dengan dia bagi V. Dia bagi isi padu, dia bagi kemolaran, kita guna formula ni. Okay, masukkan dalam formula. Kemolaran 0.5 V20 bahagi 1000 dapat 0.01 mol. Argentum nitrat pun sama. Kedua-dua larutan ni kita kira mol. So molnya sama. Okay, daripada persamaan 1 mol kalium klorida tidak balas dengan 1 mol argentum nitrat menghasilkan 1 mol mendakan argentum klorida. So 1 mol ni bermakna 0.01 mol kalium klorida tidak balas 0.01 mol argentum nitrat menghasilkan 0.01 mol argentum klorida. Okay, langkah 2, kita hitung perubahan haba. Perubahan haba iaitu Q. Okay, perubahan haba iaitu Q. Dalam soalan, delta H diberi iaitu negatif 65.5 kg mol di 1. Okay, apabila 1 mol argentum klorida terbentuk, nilai delta H-nya 65.5 kg haba. So, kalau 0.01 mol argentum klorida, maka 0.01 darab 65.5 kilojoule bahagi 1 mol. So, kita akan dapat nilai kilojoule 0.655. Okay, langkah ketiga, hitung kenaikan suhu. Guna formula yang mana? Formula yang ni. Q sama dengan MC theta. Okay, kita masukkan kat dalam ni. Okay, kat sini Q, kita dah dapat nilai Q tadi. 655. Tukar unit Tadi kilojoule. Untuk masukkan dekat Q MC theta,
kita kena tukar unit kilojoule kepada joule iaitu darab 1000. Okey, kita masukkan dalam formula ni. Okey, kita ubah daripada formula ni jadi theta sama dengan Q bahagi MC. Q bahagi MC. Q ni perubahan haba, ni Q. Okey, M muatan haba tentu. Okey, C M adalah isi padu larutan ya. M isi padu larutan 20 campur 20. M ni merujuk kepada isi padu larutan. C ni muatan haba tentu. So kita dapatlah nilai theta, perubahan suhu. Jawapan akhir. Okey, kita tengok eksperimen yang kedua iaitu haba penyesaran. Okey, haba penyesaran bermaksud perubahan haba apabila 1 mol logam disesarkan daripada larutan garamnya. Okey, oleh logam yang lebih elektropositif. Haba penyesaran ni pun kita dah belajar masa tingkatan 4. Okey. Persamaan termokimia berikut mewakili tindak balas penyesaran. Okey, ini kita panggil persamaan termokimia. Persamaan kimia dan ditambah nilai delta H. Ini dipanggil persamaan termokimia. Kalau persamaan kimia, delta H kita tak ada. Okay, kalau persamaan termokimia, kita ada penambahan delta H ni. Nilai delta H ya, dengan unit sekali. Okay. Berdasarkan persamaan termokimia, didapati 250 kJ haba dibebaskan. Sebab ni nilai negatif. So negatif merujuk tindak balas eksotermik. So maka haba dibebaskan. Apabila 1 mol kuprum disesarkan daripada larutan garamnya iaitu larutan kuprum 2 sulfat oleh logam yang lebih elektropositif daripada kuprum iaitu logam ferrum. Itu maksud lebih spesifik. Okey, ini adalah maksud dia umum. Tapi bila kita tukar kepada yang satu tindak balas kimia ni lebih spesifik. Oleh itu, haba penyesaran kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat oleh ferrum ialah negatif 250 kJ mol, negatif 1. Okay, ini adalah contoh pengiraan, soalan pengiraan yang melibatkan haba penyesaran. Okay. Untuk haba penyesaran, kita menggunakan sini serbuk magnesium dan satu larutan. Ada serbuk magnesium atau kita panggil logam dan ada larutan. Okay, larutan ni ada dia punya V, isi padunya 50 cm padu, ada kemolarannya 0.25 mol Dm3. Suhu bertambah, maksudnya suhu bertambah ni eksotermik 4 darjah Celsius. So, soalan dia suruh kira haba penyesaran iaitu delta H lah. Dia suruh kira delta H, haba penyesaran logam. Okay, langkah yang pertama, tulis persamaan kimia. Okay, serbuk Mg, tambah bertindak balas larutan yang kita guna ferrum 2 sulfat FeSO4. So kita akan dapat Fe tambah MgSO4. Kenapa magnesium ni akan disesarkan? Ferrum ni disesarkan oleh magnesium. Magnesium akan ambil ni tempat ferrum sebab magnesium logam yang lebih elektropositif. Langkah kedua, kita kira bilangan mol ferrum. Okay. Macam mana nak kira bilangan mol? Guna formula N sama dengan MV bahagi 1000. Kalau tengok dalam soalan, kalau dia bagi kemolaran, dia bagi M, dia bagi V, dia bagi isi padu, dia bagi kemolaran, ini sahaja dia punya formula bilangan mol. MV bahagi 1000. So kita dapat mol 0.0125 mol. Maka daripada persamaan ini kita dapat tahu 1 mol ferrum disesarkan daripada larutan dia iaitu 1 mol larutan ferrum 2 sulfat oleh magnesium, 1 mol magnesium. Maka 1 mol ni bersamaan dengan berapa? 0.0125 mol ferrum disesarkan daripada 0.0125 mol larutan ferrum 2 sulfat. Okey, langkah 3, kita kira perubahan suhu. Okey, kita kira perubahan suhu. Okey, iaitu Q, haba. M ni mewakili jisim, iaitu isi padu larutan. Larutan satu saja, so 50 lah. Okay. So kita masukkan dalam nilai perubahan apa iaitu Q MC theta. M merujuk pada isi padu larutan tadi, tapi kita bagi jisim sebab ketepatan larutan bersamaan 1 gram. C 4.2 yang akan diberi theta suhu. So darab semua kita akan dapat nilai perubahan haba 0.84 kJ. Langkah 4, kira perubahan tenaga. Penyesaran 0.0 kita buat perbandingan mol. 0.0125 mol ferrum akan membebaskan 0.840 kJ haba. Maka kalau 1 mol ferrum bersamaan 0.840
bagi dengan 0.0125, maka nilai haba adalah 67.2 kg haba. So, akhir sekali kita letakkan nilai delta H. So, delta H wajib letak tanda negatif, wajib ya, eksotermik, menunjukkan dia adalah tidak balas eksotermik, kenaikan suhu. So, nilainya adalah 67.2, unit wajib juga 3 kJ mol negatif 1. Okey, itu saja pembelajaran kita pada hari ini, iaitu haba tidak balas dan dua jenis eksperimen untuk mengira haba tidak balas, iaitu haba pemendakan dan haba penyesaran logam. Diharap murid-murid boleh buat latihan untuk lebih faham dan bertanya pada guru-guru sekiranya terdapat sebarang kemusykilan. Okey, jaga diri, stay safe dan selamat belajar. Bye-bye.